So, Gila, aku nggak menyangka guys, Malaysia seberani ini sama Korea Utara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, saya hari ini akan melihat satu video yang lain dari biasanya guys ya. Bukan entah kenapa saya menemukan channel ini, Aisyah Nak Share. Nah, judul ini yang membuat saya akhirnya tertarik untuk melihat videonya guys. Case gempar di KLIA Malaysia, Kim Jong Nam prank gone wrong. Saya nggak tahu apa maksud prank gone wrong ini, tapi yang saya tahu kasus ini pernah viral juga di Indonesia yang melibatkan salah satu TKI di Indonesia lah kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu serinci sedetailnya tuh kasus ini kayak gimana gitu. Nah, ini di sini di video ini sepertinya akan lebih detail. Jadi kita langsung lihat aja sama-sama guys videonya dari Aisyah Nak Share. Jangan lupa kalian subscribe. Saya sudah subscribe. Sepertinya kita akan coba nanti reaksi beberapa video dari dia guys. Oke, kita lihat sama-sama video yang pertama ini guys. 13 Februari 2017. 2017 sudah lama ya. Korang nampak seorang lelaki ni tengah jalan confused dengan dia punya black backpack yang sangat-sangat penting lah tau ni black backpack ni. Dia confused nak tengok gate mana naik exit. Lepas tu tengah-tengah dia tengok dekat board dekat KLIA besar tu, tiba-tiba dia dengar ada bunyi orang berlari. Lepas tu orang tu tutup mata dia daripada belakang macam surprise. Dia pelik lah sebab apa? Family member dia semua kat China. Siapa pula yang ada kat Malaysia duduk nak surprise aku ni? Tiba-tiba China ya. Ini orang Korea apa orang China guys? Apa orang Korea yang memang tinggal di China gitu? Tempat dia habis berfikir, ada lagi sepasang tangan duk meraba-raba muka dia daripada depan pula. Lepas tu dia tepis tangan-tangan ni, dia tengok ada seorang perempuan muda. Dia belum cakap apa-apa lagi, perempuan ni terus berlari sambil kata sorry macam tu. Dia confused. Tiba-tiba muka dia rasa panas. Muka dia rasa macam ketat, rasa terbakar lah. Mata dia panas. Oh, ini orangnya udah tua juga ya. Jadi dia pun berlari ke Airport Medical Center dan dia cerita pasal apa yang terjadi. Tapi sebab pelancong ni dia tak pandai nak cakap bahasa Inggeris lah. Jadi diorang ni macam ayam dengan itik, tak berapa nak faham. So medical assistant ni dia check lah dekat muka pelancong ni, macam tak ada apa-apa sign pun, dekat kulit dia nampak normal. Jadi dia anggap tak serius lah. Jadi medical assistant ni cakap, "Encik tunggu dulu ya. Nanti beberapa minit lagi doktor akan datang." Sebab sekarang doktor ada, dia pergi buat round benda lain. Oke. Mana ini kan? Oh itu, oke. Mulai masuk ya. Tapi kayaknya emang udah agak ringkih ya, udah tua ya. Dia sendirian dia ya jalan ke Malaysia ini ya, nggak ditemani sanak saudara. Kenapa ini? Jadi pelancong ni pun duduklah dekat kerusi dekat depan medical, dekat depan klinik airport tu. Lepas tu beberapa minit medical assistant tu saja nak jenguk dia. Dia tengok pelancong ni, Encik Kim, dah londeh dekat kerusi macam gini. Rasa tak bernyawa dah. Dia macam dah separuh dah, bahu dia je yang tergantung. Ini guys, ini footage aslinya lah. Nurse berlari keluar daripada kaunter, pergi kat dia sambil tekan emergency. Dia check keadaan Encik Kim. Dia bagi CPR, dia check. Dia kata nafas dia sangat singkat dan muscle Encik Kim keras. Lepas tu ambulans pun sampai dan bawa Encik Kim ke hospital. Walaupun ada oksigen yang diberi, tapi Encik Kim tidak responsif. Dan kurang daripada 30 minit, Encik Kim dikatakan mati. Dibunuh di siang hari di tempat yang paling public yang semua orang rasa ramai. selamat, iaitu lapangan kapal terbang Malaysia, KLIA. KLIA berapa nih guys? Biasanya kalau itu KLIA 1 guys ya. Dibunuh oleh 2 orang perempuan kurang dari 3 saat, very synchronized dan dengan menggunakan chemical yang paling bahaya dalam dunia. Yang level bahaya dia ni guys,
dipersetujui oleh Chemical Weapon Convention OPCW untuk diharamkan secara langsung dalam dunia ni. Literally dalam planet dunia kita ni, tak ada sesiapa yang boleh simpan bahan kimia ni. And that is how dangerous it is. US sebenarnya pernah ada stok tau chemical ni. Tapi lepas diorang sign persetujuan dengan OPCW, diorang letak bahan kimia ni semua dekat dalam satu kapal, bawa kapal tu berlayar ke tengah-tengah lautan yang sangat jauh daripada manusia, dan diorang tenggelamkan kapal tu di tengah-tengah laut supaya tak ada sesiapa yang dapat akses terhadap bahan yang sangat berbahaya ni. Wow, gila guys. Ini udah kayak film-film teroris, film-film action ini guys ya. Bergenre teroris gitu ini. Ada ternyata bahan kimia kayak gitu ya. Bahan kimia ni adalah bahan kimia ciptaan manusia yang mampu memusnahkan segala-galanya dalam tempoh 3 saat. Physically dia macam baby oil je, dia berminyak, dia jernih, dan bahan inilah yang digunakan untuk membunuh Encik Kim kat airport. So, siapa Encik Kim? Kenapa perempuan ni, 2 orang perempuan ni nak bunuh dia? Dan Bentar guys. Berarti kalau dia berbahayanya mungkin karena dihirup oleh ini kali guys ya, oleh hidung kali ya. Kalau kepake ke tangan mungkin nggak berbahaya ya, karena kan itu dipegang pakai tangan tadi kan, usapin ke wajahnya itu. Jadi mungkin ketika dia masuk ke pencernaan, mungkin itu yang paling bahaya. Dan kalau korang nak tahu, 2 orang perempuan ni tak kenal each other pun. So macam mana diorang boleh decide untuk bunuh orang yang sama di tempat yang sama pada masa yang sama? Jadi pegawai yang dah terlibat pun selepas Encik Kim dah settle masuk ambulans semua kan, diorang buka beg Encik Kim. Diorang jumpa 4 pasport, dan semua pasport ni adalah pasport palsu. Diorang juga menjumpai 4 ikat duit US dollar yang totalnya melebihi $100,000 dan 12 tube substance yang dipanggil atropine. Atropine ni adalah antidot kepada chemical yang digunakan untuk bunuh Encik Kim. Kalau Encik Kim tahu chemical apa yang disapu kat dia awal-awal tadi, dia mudah-mudah je inject antidot ni dekat diri dia, dan mungkin sekarang dia masih hidup. So siapa lelaki ni yang ada pasport palsu, ada duit yang sangat banyak, ada antidot kepada chemical yang sangat bahaya di dunia? Rupanya nama dia bukanlah Kim Chak, sebab dalam pasport yang diguna tu, dia masuk Malaysia tu, nama yang dalam pasport tu Kim Chak, okay? Rupanya nama dia adalah Kim Jong Nam, abang kepada Kim Jong Un, pewaris sebenar kepada pemerintahan diktator North Korea. So kalau korang tak tahu, Korea terbahagi kepada 2, North and South. Yang kita duk tengok orang pergi yang ada K-pop, ada drama K-series, tak ada isu tu, itu adalah South Korea. Meanwhile, North Korea is a big no-no to visit, sebab negara ni sangat-sangat banyak drama, banyak gila dark side, dan macam kalau korang masuk, belum tentu korang boleh keluar dengan selamat. Very very dangerous. And let me know kalau korang interested nak tahu lebih pasal North Korea. Asha willing untuk share lagi, okay, pasal ni. Tapi sekarang kita akan bincang pasal Kim Jong Nam. Kim Jong Nam dibunuh oleh 2 orang perempuan yang bersumpah mati-matian. Diorang tak sengaja, diorang tak ada niat nak membunuh, dan diorang ingatkan ni prank je, seronok-seronok je. Diorang ingatkan apa yang diorang buat adalah untuk prank video kat YouTube. Sebab time ni 2017, prank video ni macam tengah hype tau. Kedua-dua orang perempuan ni cakap yang beberapa bulan sebelum ada lelaki yang tiba-tiba approach diorang lah, asing-asing lah, dan dia offer nak bagi duit kalau diorang nak involve dalam video prank orang. Dan kalau korang nak tahu, diorang ni, dua-dua ni dilatih berbulan-bulan sebelum kejadian bunuh ni berlaku. So the master plan, pembunuh sebenar, dah prepare pembunuhan ni lama untuk pastikan apa yang diorang buat ni berjalan dengan sempurna. Dan yang lagi pelik, macam mana how sangat-sangat di prep lah. Diorang boleh tahu pada sekian waktu, sekian masa, Kim Jong Nam akan ada dekat KLIA. Lelaki yang diorang ingat YouTuber tu sebenarnya adalah North Korean spies. Dan kalau dah nama spy, siapalah yang tahu kan, diorang memang sangat-sangat rahsiakan identiti diorang. So Bentar guys. Apakah Kim Jong Un dan Kim Jong Nam ini berseteru? Dia enggak, istilahnya walaupun ikatan saudara, tapi mereka ini sebenarnya saling bermusuhan gitu guys. So, tanpa buang masa, jom kita kenali 2 orang perempuan yang saya duk mention daripada tadi. Jadi, suspek pertama ni nama dia Siti Aisyah. Dia dilahirkan pada tahun 1992 di Ranca Sumur, which is kawasan pedalaman kat Indonesia. Sangat-sangat terpencil, sangat-sangat dalam, dan populasi kat situ adalah dalam 500 orang. Pengalaman dia membesar sangat-sangat daif, dan hari-hari dia memang akan masuk hutan untuk cari kayu api, sebab dia memang masak guna kayu api, guna arang tau. Dan berkat air sungai, dia dapat mandi hari-hari. Kalau
letak keran air sungai tu macam dia tak ada sumber air yang bersih, faham tak? Jiran-jiran cakap Siti ni seorang budak yang sangat pendiam dan beragama. Dia tak ada buat hal, dia jenis budak yang like lelo, tak ada buat hal. Setiap hari dia rajin tolong mak ayah dia masuk hutan. Bapak Siti ni pula dia macam orang kuat masjid tu, ada Bilal, dia selalu azan dekat masjid apa semua. Dan Siti rapat sangat dengan bapak dia sampai orang kata macam bayang-bayang. Kalau bapak dia dekat masjid, mesti Siti ada kat masjid. Jarang sekali Siti tak ikut pergi masjid. Dan kalau bapak dia pergi berniaga kat pasar pun Siti ikut. So lepas darjah 6, Siti dah tak sambung masuk sekolah menengah sebab sekolah menengah yang terdekat dengan kampung dia sangat-sangat jauh dari rumah. So macam impossible lah untuk dia pergi setiap hari sini, dia duduk dekat kawasan pedalaman kan. Jadi dia gunakan hari-hari yang dia tak bersekolah ni untuk tolong mak ayah dia berniaga hasil tanaman macam halia, kunyit, ubi macam tu tau. Sebab diorang ni jenis macam kais pagi makan pagi. So setiap hari sebelum tidur, Siti akan berangan macam takkanlah forever aku nak hidup macam ni. Aku yakin dekat luar kampung ni, kat dunia, banyak lagi benda untuk aku. Aku tu macam dia rasa dia terperangkap dekat kampung yang sangat kecil ni. Dia berazam suatu hari nanti dia akan keluar, dia akan langkah kaki dia keluar daripada kampung ni, explore dunia, cari duit, dia nak jadi kaya. Dan dia kata, aku nak belikan mak ayah aku rumah yang cantik dan aku nak bagi diorang duit supaya diorang dah tak perlu bekerja. Jadi kasihan guys ya, Siti Aisyah jadi korban ini guys ya. Orang yang polos, orang yang tak berdosa justru jadikan korban. Masa umur dia 14 tahun, ada jiran bagi tahu dia yang dekat Jakarta, which is bandar besar kat Indonesia, ada satu peluang pekerjaan untuk Siti. Jadi Siti pun excited lah sangat. Dia ingatkan macam, oh wow, inilah peluang yang macam aku duk mimpi-mimpi tu tau. So pun dia pergilah ke Jakarta dengan expectation yang sangat besar tau. Rupanya dia melangkah je masuk ke tempat yang konon-konon tawaran bekerja tu. Dia bayangkan korang masuk dalam satu gudang tekstil, and then ada banyak meja jahit dengan kerusi plastik. Macam kerusi plastik, bangku kat kedai makan restoran Cina tu, warna merah kan. Orang semua menjahit. Muka diorang macam ini guys. Diorang sedih gila. Diorang macam nak pastime je. Aku just nak duit dan aku nak balik. Semua orang muka sedih sangat. Tempat ni sangat kotor dan bersepah. Kat situlah Siti macam, betul ke ni life yang aku nak? Dia bekerja selama 16 jam sehari, setiap hari, tak ada cuti hari Minggu, tak ada cuti peristiwa. Kerja di mana ini? Ini udah kesalahan ini. Kalau dilaporin ini bisa ditutup ini tekstilnya ini. Ini nggak boleh ini, pelanggaran. Kerja dan gaji dia cuma RM200 sebulan. Walaupun sikit, tapi dia hantar semua untuk mak ayah dia kat kampung. Siti kerja sini selama 2 tahun. Lah makcik-makcik kat situ kata, Siti ni pendiam tau. Dia tak banyak bercakap. Dia tak cakap dengan orang. Jadi orang pun tak tahu apa benda pasal dia. Macam personality dia ataupun dia personal life, orang tak tahu. Tiba-tiba ada seorang makcik ni kan, dia berdatang kerja kan. Guys, tak boleh cakap bahasa Indonesia lah. Tahu tak, aku nampak Siti kat pasar. Lepas tu makcik-makcik ni macam, oh pasar mana dengan siapa? Dengan si Gunawan tu. Lepas tu macam orang macam terkejut lah. Sebab apa? Gunawan ni adalah anak kepada owner warehouse ni. Rupanya diorang bercinta. Jadi beberapa bulan lepas bercinta, diorang decide untuk kahwin. Jadi guys, korang tahu lah macam orang-orang tua ni kan, orang tua pun orang muda sekarang pun sama je lah. Kalau kita nampak orang tu kenal lepas tu terus kahwin, kita akan macam, ui, kenapa nak kahwin cepat-cepat ni? What do you think kan? Orang macam bincang-bincang kan. Tak lama lepas tu diorang dapat jawapan. Sebab beberapa bulan selepas diorang kahwin, Siti lahirkan seorang anak lelaki. So you know the answer lah kenapa diorang rush kepada perkahwinan. Jadi tahun 2010, kedai jahit ni tutup akibat kerugian. So Siti dan Gunawan decide untuk berhijrah ke Malaysia untuk cari rezeki. Bila dah sampai Malaysia, Gunawan ni dia kerja sebagai waiter. Siti pula dia tak ada kerja sebab dia tak ada pengalaman. Kan dia kan still muda semasa dia bekerja sebagai tukang jahit. So masa dia pindah Malaysia ni, dia dalam 16 tahun macam tu je. So dia tak kerja, dia just duduk je, tapi dia ikut pergi Malaysia. Suami dia lah duk tanggung orang berdua kat Malaysia, dia dan anak dia. Jadi Siti ni pun dia rasa bersalah. Dia rasa macam dia ni bebanan untuk suami dia. Jadi masa umur dia 18 tahun tu, dia decide untuk masuk dalam dunia pelacuran. Bagi dia, ini je cara yang ada untuk letak makanan atas meja. Dia bukan buat sebab suka guys. Dia bukan masuk industri pelacuran. Maksudnya ini guys, maksudnya jadi PSK ya di Indonesia tu. Dunia pelacuran sebab dia suka perempuan pekerja seks komersil,
kegiatan tu, tapi dia buat tu untuk cari duit dan dia tak perlukan pengalaman untuk masuk dalam bidang tu. Dia nak cari duit untuk suami dia, bantu suami dia tanggung kehidupan dia kat Malaysia, dan juga untuk ibu ayah dia dekat kampung. Satu hari tu bila dia balik, suami dia terus ceraikan dia sebab suami dia macam dah kantoi lah apa yang perbuatan dia tu, dan suami dia macam tak boleh terima apa yang dia buat. Hubungan bahagia dia orang akhirnya berakhir pada tahun 2012. Lala Siti membawa diri ke Ranca Sumur Indonesia untuk bersama semula dengan keluarga dia. Jadi dekat kampung, Siti ni dah tak keruan tau. Sebab apa? Dia dah pergi Malaysia. Dia dah nampak betapa modernnya Malaysia. Bangunan tinggi, luxury, sangat-sangat senang nak cari duit. Dan macam korang tahulah, apa tu, mata wang kat Malaysia lebih tinggi pada mata wang rupiah kan. Jadinya bila dia balik kampung, dia rasa macam dia hilang semuanya. Jadi dia decide untuk datang balik ke Malaysia dan bekerja sebagai tukang urut di Hotel Grand Continental Malaysia. Dia slowly buat online escorting. Lala dia pindah ke Hotel Flamingo dan dia buat aktiviti escort je sebab masa dia dah start masuk online escort tu, dia rasa macam buat apa aku jadi tukang urut kalau aku buat online escort satu hari gaji aku dah hampir macam jadi tukang urut, faham tak? So time ni dia dah shock sangat sebab gaji dia guys, gaji dia satu hari sama dengan kerja kedai jahit masa dekat Indonesia tu sebulan. Satu hari dia dapat lebih pada RM200 dan dia mampu bagi duit kat kampung setiap bulan. Mak ayah dia pun macam mampu dah hidup mewah tau. In fact kalau korang nak tahu, dia balik kampung setiap bulan sebab dia tak ada visa. Dia balik lah untuk cop pasport macam tu. So daripada situ kita boleh bayangkan kalau dia mampu naik flight balik Indonesia, datang sini balik setiap bulan, kita tahulah, kita boleh roughly lah macam income dia agak tinggi jugalah kat Malaysia sebab dia suka kerja kat sini. So kan tadi saya cakap bapak dia Bilal kan. Jadi Siti ni macam dia tak suka pun life yang dia ada sekarang. Dia rasa macam dia ada double life, dia ada dua kehidupan dan dia sangat-sangat tak suka. Dia rasa berdosa. Kat kampung dia adalah seorang wanita beragama, anak kepada Bilal. Kat Malaysia dia adalah pekerja dalam industri pelacuran. So obviously dia memang tak bagi tahu mak ayah dia lah duit yang dia dapat tu daripada mana. Sebab dia kata kalau mak ayah dia tahu, memang mak ayah dia tak akan terima satu sen pun, dan most probably diorang memang tak izin dah Siti untuk datang ke Malaysia. Sebab prinsip bapak dia, biar kita hidup susah, janji diberkati. So satu hari dia kata rasa macam perjalanan rezeki tu lah. One day ada kenalan dia dekat Malaysia cakap ada seorang pemandu teksi ni nak offer Siti kerja sebagai seorang pelakon. Siti happy. Dia rasa ini macam mungkin awalnya this is the way untuk dia keluar daripada dunia haram ni dan dapatkan income yang halal dan berkat. So dia sangat excited dan terima tawaran ni. Orang yang offer dia ni berbangsa Jepun tau. Dan dia kata nama dia adalah James. Ini kayaknya nih, ini biang keroknya kayaknya ini nih guys. James cakap dia ada YouTube channel yang sangat famous dan niche dia adalah prank video. Dan kalau korang tahu, mungkin korang tahu pada tahun 2017 time tu memang prank tau. Semua orang pun masuk YouTube buat prank. Aisyah masuk 2018. So Aisyah macam dah lepas lah prank tu. So Siti pun set lah sekian tarikh pada bulan Januari 2017. Sebulan setengah sebelum Jong Nam dibunuh, Siti jumpa dengan James untuk kali pertama. Dan James bukanlah orang Jepun seperti yang diperkatakan. Dia adalah North Korean spy. Tapi Siti tak kan tahu. Okay, dia menyamar jadi orang Jepun. Sekejap. Okay. Aku juga bentar. Masa meeting ni, James cakap yang video-video diorang record ni, diorang tak letak dalam pasaran Malaysia tau. Bukan YouTube Malaysia ke YouTube Indonesia, no. Diorang akan masukkan dalam platform YouTube kat China and Jepun. So kerja Siti simple je. Pranknya akan berasaskan lotion dan minyak. Dan kita akan main sapu-sapu kat muka orang. Dan masa aktiviti prank ni, James akan menyorok dan Siti akan jadi one man show depan kamera. Kamera pun menyorok-nyorok lah konon-kononnya. So end of discussion, Siti ada ambil macam short selfie lah. Selfie video dengan James. Sebab Siti sangat suka tau tawaran ni. Dia rasa, sebab bagi dia betul lah benda ni kan. Jadi dia macam record moment dia supaya one day, if dia meletup, if dia famous, dia boleh keluarkan balik video tu macam, look, ini masa first time aku jumpa dengan James. Tengok aku tak ada apa-apa, aku pakai baju biasa, macam tu lah. Dan klip ni sangat-sangat penting di akhir video ni nanti, sebab dia akan jadi macam bahan bukti lah. So disebabkan James ni kan orang Korea, tapi dia menyamar jadi orang Jepun, dan Siti pula orang Indonesia. Diorang ni dua-dua tak mahir bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Jadinya diorang punya perbualan ni diorang duk translate guna Google Translate. Tapi apa yang penting dan jelas untuk Siti, dia akan dibayar $100 per YouTube prank.
Maksud dalam RM400 Malaysia. Dan RM400 ni banyak sangat. Even sekarang ni rakyat Malaysia ni pun banyaknya bekerja. Satu hari gaji dia orang tak sampai 200 pun tau. So 400 ni mewah guys. James Ya, apalagi tahun 2017 mungkin guys ya. siap kenalkan Siti dengan production crew, cameraman, audio guy, termasuklah boss. Okay, boss untuk YouTube channel ni iaitu Mr. Chang. Okay, James ni dia nampak macam pemalu and reserve. Dia tak banyak bercakap. Tapi Mr. Chang, dia very outgoing, very happy-go-lucky. Dan Siti rasa sangat-sangat selesa lah nak bekerja dengan diorang. Dia tak ada rasa was-was ke apa, tak ada. Sebab Mr. Chang sangat-sangat pandai menarik hati Siti. Selain daripada tu, Mr. Chang ni dia pandai cakap bahasa Inggeris, bahasa Indonesia, bahasa Korea. So Siti rasa impress sangat dengan Mr. Chang. Dan Mr. Chang ni pun kan, dia macam berminat tau dengan Siti. Dia macam very flirtatious lah. Dia duk kacau-kacau lah, macam lelaki gatal lah macam tu. So Siti pun rasa macam no wonder lah Mr. Chang ni berjaya sampai dia mampu bayar orang RM400 untuk buat video. Personality dia, cara dia bawa diri sangat-sangat bagus. Tapi sebenarnya Mr. Chang pun adalah North Korean spy. Dan dikatakan Gila guys ini ya. Ini udah kayak film-film yang benar-benar disetting sedemikian rupa ya. Salah satu YouTuber yang memang mungkin udah bertahun-tahun dia bikin channel itu, dia bikin karakter channel itu kayak gimana, algoritmanya seperti apa demi tujuan ini gitu guys. Gila banget ini. total spy yang terlibat untuk misi ni adalah 8 orang. James, Mr. Chang, Mr. Cameraman dan semua spy-spy lain. Ada banyak lah, banyak. Diorang bekerja sama sangat hebat tau. Dan sama juga dengan Don. Jadi Don adalah suspek kedua dalam kes pembunuhan ni. Don T. Huang ataupun Don, dia dilahirkan pada 31 Mei 1988 di Nam Dinh, Vietnam. Dan dia merupakan anak bongsu kepada pasangan petani. Dan untuk pengetahuan korang, Don dan Siti ni orang tak kenal each other tau. Diorang bukan mutual, not from the same country, tak ada contact dan tak tahu each other wujud dalam dunia ni. So lain dengan Siti, sebab Siti ni kan dia belajar sampai darjah 6 je, lepas tu dia hidup susah sangat-sangat kan. Don pula pembelajarannya hingga ke peringkat universiti. Dia belajar di sebuah universiti di Hanoi. Don dikenali sebagai seorang budak yang sangat pandai. Dia tak pernah buat masalah dan dia adalah kesayangan bapak dan anak kesayangan bapak dia lah. Setiap anugerah yang dia dapat, bapak dia akan frame dan show dekat rumah, kat dinding rumah tu. Bapak dia akan letak banyak-banyak. Dia bangga sangat dengan anak dia. Dia bangga dapat anak yang sangat pandai macam Don. Dan ada sumber mengatakan yang Don ni study pharmacy. Ada juga mengatakan dia adalah student accounting. Tapi either way, lepas habis belajar, dia tak dapat kerja dalam bidang yang dia belajar. So dia pun startlah bekerja di sebuah bar dekat bandar Hanoi. Masa dekat bar, ramai puja dia cantik. Macam, why on earth engkau bekerja kat sini? Kenapa kau tak masuk bidang modelling? So lepas beberapa kali ditanya, Don finally agree and start accept job untuk masuk modelling. Dia adalah buat beberapa job. Asal dia jumpa beberapa gambar, dia cantik lah. Memang cantik orangnya kan, manis. Dia siap masuk Vietnam Idol. Lebih kurang macam American Idol tapi versi Vietnam. So 2 bulan sebelum Kim Jong Nam dibunuh, iaitu pada Disember 2016, kawan Don bawa Don pergi bar dekat satu bandar ni untuk jumpa seorang lelaki bernama Mr. Y. So tadi kan saya cakap korang, Siti dia di-approach pada bulan 1 bulan sebelum Kim mati. Yang Don ni diorang start awal 2 bulan, iaitu pada Disember. So Don jumpa seorang lelaki bernama Mr. Y. Dan lain daripada Pak Siti, Siti dia ada spy-spy dia tau. Dia ada group of spy dia, 3 orang. Don ni ada orang lain pula yang jaga dia, spy-spy lain. Contoh saya cakap tadi ada 8 orang total. Don kata Mr. Y jumpa dia siap pakai full suit. Dia cakap fasih bahasa Vietnam dan gaya dia seakan-akan producer filem. Dia memang bawa diri dia sebagai producer filem tau. Mr. Y bawa Don jalan-jalan pusing bandar. Mr. Y duk WhatsApp dia good morning, good night, belikan dia hadiah, bawa dia pergi shopping. Mr. Y nampak macam suka dekat Don. Dan Don pun macam tertipu lah. Dia termasuk dalam perangkap Mr. Y. Helah Mr. Y. So bila Mr. Y dah macam berjaya buat Don percaya yang Mr. Y suka dia, diorang pun start lah buat prank shooting. First task adalah dekat pasar raya. Prank kali ni Don kena pergi lari ke orang tu yang cium pipi orang tu, lepas tu lari terus. Don nervous sangat-sangat.
Macam saya cakap kat korang lah, dia pemalu. Don ni budak pemalu. So diorang try shoot for a few times kan. Tapi macam Don terlalu nervous dan dia tak berani buat. Tapi Mr. Y okay je. Dia tak marah pun. Dia tak ada pun macam frust ke apa benda ke, tak ada. Dia kata it's okay. So diorang stop and Mr. Y bawa Don pergi bar. Diorang minum-minum, relax. And Mr. Y time tu bagi Don kata-kata semangat lah. Dia yakinkan Don yang Don boleh buat lah. Yada. Dia bagi kata-kata motivasi lah. So bila Don dah mabuk-mabuk sikit, diorang bawa Don pergi restoran sebelah, which is North Korean punya restoran. Tapi restoran ni tak adalah dia tulis restoran Korea, kita tak adalah. Tapi orang semua tahu itu North Korean punya restoran. Allegedly ada orang cakap restoran ni adalah tempat spy tukar duit. Macam diorang punya meeting spot, hub for the spy. Dan dikatakan Vietnam adalah salah satu negara yang banyak restoran North Korea. Okay, orang nampak tu restoran tu kan? Okay. So they keep practicing. Mr. Y siap belikan dia teddy bear besar untuk practice prank. Dan lama-lama Don jadi confident dan berani. So Mr. Y cakap kalau dia dah okay, next prank kita akan buat international prank. So Don excited gila tau. Time ni lah Don fly pergi Malaysia dan Cambodia untuk berlatih buat prank. So Siti pun sama. Dekat Malaysia, rasa dia sampai Malaysia dah time tu. Dia practice juga sama macam Don. Cumanya Mr. Y approach Don kan macam cinta-cintun, macam beli jiwa lah konon kan. Tapi James dengan Mr. Chang ni, dia approach Siti lebih pada serius lah. Macam just nak kerja. So diorang just akan bagi duit kat Siti dan Siti akan pergi pegang tangan orang kat eskalator lah, pergi cium orang lah. Lepas tu bila orang pandang, just cakap sorry and lari macam tu. Kadang-kadang Siti pelik juga. Sebab kan masa syuting tu, dia kata dia rasa video tu tak kelakar pun. Tapi kenapa diorang ni mampu bayar dia sangat mahal, macam video tu hot stuff, faham tak? Tapi at the end of the day, dia dapat duit dan mungkin dia rasa kat China dan Jepun video macam ni sangat-sangat hebat lah bagi diorang. Bagi orang Jepun video ni kelakar. So dia pun buat tak endah je lah. Kadang-kadang tu macam tadi saya cakap lah, kadang-kadang prank cium, kadang-kadang prank pegang tangan, kadang-kadang prank sapu lotion dekat muka orang. Sampailah satu tahap tu, diorang dah start suruh sapu baby oil. 80% of the time, diorang akan pilih orang. Maksudnya Mr. James lah, Mr. Chang ni yang akan pilih. Oh, I rasa you buat kat dia. So, satu masa tu diorang bagi Siti yang pilih. Jadi Siti rasa seronok tau. Dia sangat enjoy kerja ni. Dia rasa macam easy money. Dan dia kata sepanjang dia duk prank-prank orang ni, dia tak pernah lagi kena pukul ke ataupun dia buat dekat orang yang baran ke, tak pernah. Tak pernah kena kejar pun. So, dia rasa macam ini tak harmful, tak cederakan orang. So okay je lah, enjoyable je lah macam tu kan. So pada 13 Februari 2017, Mr. Chang berjalan dekat area airport. Macam laju ada tujuan. Dia masuk satu kafe dan dia jumpa Siti kat situ. Ini guys videonya nih Mr. Chang ini. Tapi handphone lama guys ya, 2017 ini. Tapi handphone kayak masih monoponik gitu. Nah ini baru nih. Nah ini handphone smartphone baru. Siti datanglah dengan assumption ada recording prank video macam biasa. Dia tahu most probably this time mesti guna baby oil lagi. Sebab lately ni memang dah macam asyik baby oil tau. Jadinya Mr. Chang kata kali ni dia nak mix peekaboo prank yang macam tutup mata dengan baby oil prank. Just pergi dekat belakang orang tu, tutup mata dia sambil kan ada baby oil kan, sambil sapu-sapu sikit macam tu. Bila orang tu lepas tu buka cakap peekaboo and then lari terus. So Siti tanya, dah tahu ke nak buat dekat siapa? Lepas tu Mr. Chang macam fikir-fikir sambil tengok sekeliling kan. Lepas tu dia tunjuk, laki tu macam best, tengok belakang kau pukul 5. Sambil tengok, dia tunjuk kat laki tu. Laki tu pakai baju grey, dia ada beg warna hitam tu. Kau buat kat dia. Tahu Mr. Chang macam happy lah, macam buat kat dia macam tu tau. Lepas tu Mr. Chang pun letak sikit baby oil dekat tangan Siti. Lepas tu Siti macam asal minyak ni berlendir. Lepas tu Mr. Chang kata kau jangan pegang muka kau tau. Lepas je dah habis prank nanti kau terus basuh tangan. Jangan pegang baju, jangan pegang muka sebab nanti ada stain macam tu. So Siti tanya, okay, sudah boleh pergi prank sekarang ke? Mr. Chang cakap, kejap, tunggu cameraman dekat belah sana. Dia macam nyuruh belakang tiang. Kalau dia dah bagi instruction, macam dah bagi sign, dia dah ready, baru kita on. Oh by the way Siti, nanti akan ada lagi seorang pelakon tau, perempuan juga. Masa kau tutup dari belakang peekaboo, perempuan tu akan tutup muka kat depan. Macam kelakar lah. Nanti kau lelaki tu terkejut ada dua perempuan tutup muka dia. Mesti kelakar gila video ni. Mr. Chang cakap macam tu. So lebih kurang jam 9 pagi,
Dua-dua pelakon ni dah ready. Seorang dekat belah sini, seorang kat belah sini. Mr. Kim kat tengah-tengah ni duduk tengok skrin. Macam dekat airport lah, orang kat airport kan. So isyarat dah tiba. Siti keluar dari sebalik tiang, berlari anak menuju ke Kim. Tapi Kim tak nampak sebab Siti datang dari belakang. Beberapa saat kemudian, Kim rasa ada orang tutup mata dia sambil duduk sapu minyak kat mata dan muka dia. Dia tak sempat react sebab dia baru nak berfikir, tiba-tiba ada perempuan lagi seorang tutup kat depan pula tau, duk sapu-sapu kat muka depan pula macam tu tau. So dia orang tu tutup cover dekat area ruang antara hidung dengan mulut dan mata. Then few second later, dua-dua lari macam biasa dan semua kejadian recorded on CCTV. Oh ini. Kan Siti dengan Don ni kan ingatkan orang prank-prank biasa kan. Little did they know sebenarnya kalau dah kata ajal lah time tu kan, bila-bila je orang boleh mati. Sebab kat tangan dia orang ada chemical yang sangat-sangat bahaya. Dan if korang wondering kenapa kena ada dua orang, jawapannya sebab chemical yang diorang guna ni adalah sejenis chemical yang bernama VX. VX adalah cecair yang tak ada bau, tak ada rasa dan warna slightly jernih-jernih brown dan ada ketumpatan sama dengan air. Cumanya dia berminyak. Selalu minyak kan dia, density dia akan terapung kan dalam air kan. Tapi minyak yang VX ni ketumpatan dia sama dengan air. So kalau masuk sekali dengan air, senang boleh larut lah macam tu. If korang hidu terkena kulit ataupun anything yang membuatkan dia termasuk dalam nervous system korang, dia akan stop connection antara muscle dan otak. Sangat-sangat laju. Tiba-tiba korang akan rasa korang tak boleh kontrol kaki. Tangan korang akan rasa berat. Dan slowly you lost control of everything. Even diaphragm korang pun tak boleh berfungsi. Diaphragm kita yang bawah paru-paru ni kan, diaphragm ni digunakan untuk bernafas. Kalau diaphragm kita tak boleh bergerak, paru-paru tak boleh kembang kecut, dan ini akan cut off oxygen supply dan serta-merta korang akan mati. Chemical ni pernah digunakan dalam peperangan as chemical weapon di beberapa buah negara macam Cuba, Iraq dan Jepun. Dan based on research, hanya pinhead size, macam less than setitik of VX mampu menjamin kematian seseorang. So untuk prank ni, VX ni macam dalam lab tau. Kan dia ke chemical yang orang buat. So VX ni dipecahkan kepada dua komponen. Contoh, kan tadi kan VX kan, orang pecahkan jadi V, jadi X. Jadinya Siti yang dekat tangan dia tu adalah komponen V. So bila Siti pegang V sahaja, Siti tak adalah mati sebab belum jadi chemical yang sangat bahaya. Dan Don pula kat tangan dia ada X. Dia ada X sahaja. Sebab tu semasa diorang pergi dekat muka Mr. Kim, diorang tu Mr. James, Mr. Chang semua tu kan suruh rap-rap sikit. Sebab diorang akan campurkan chemical tu dekat muka Mr. menjadi komponen VX. Sebab tu lah saya cakap tadi, Siti dengan Don ni sebenarnya diorang boleh mati. Tapi mungkin nasib baik diorang dalam perjalanan diorang mix sama-sama kat muka tu, mungkin kat tangan orang tak terkena yang dah campur tu. Faham tak? Macam tak logik tapi nak kata ajal kan. Jadinya itu adalah simple explanation sebab ni bukan video lecture chemistry. Okay? So Aisyah bagi simple-simple je. So expert say kalau nak masukkan VX ni dalam bloodstream secara cepat, diorang kena masukkan melalui mata. Sebab mata kan ada eye mucus kan. Dia straight to the brain. Jadinya sebab tu orang buat pergi kebu-kebu rapat-rapat kat sini, gugah-gugah masuk dalam kepala otak dia. So kan tadi saya cakap dalam bag dia ada antidote untuk chemical ni kan. So dia ada benda ni most probably because dia dah tahu yang one day mungkin dia akan diracun menggunakan chemical ni. Mungkin dia juga udah punya informan guys ya, bahwa nanti mungkin ada seseorang yang ingin mencelakai dia dengan kimia ini. Jadi dia sudah menyiapkan antidotnya ini gitu guys. Atau mungkin orang yang ngasih tahu itu yang membunuh dia gitu. Ya bisa jadi gitu guys. Ini kayak film-film ini guys, kayak animasi detektif Conan nih guys. Kita berpikir keras di sini. Somewhere or another. But disebabkan dia tak pernah kena ataupun pot KLIA tu macam sangat-sangat pelik untuk diracun, dia tak terfikir pasal antidot tu semasa dia kena duk kacau dengan perempuan tu kan. Dia langsung tak terfikir yang sebenarnya dia ni kena racun. And based on family history, ramai percaya adik dia yang cuba untuk bunuh dia, iaitu Kim Jong-un. Yang sekarang ni adalah the supreme leader of North Korea. Kim Jong-nam dah lebih dari 6 bulan duk bagi tahu kawan-kawan dia, bagi tahu family dia yang dia rasa adik dia Kim Jong-un dalam misi
misi untuk mencari dan membunuh dia. Tapi Gila, kita semua tertanya-tanya, kenapa Kim Jong Un nak Kim Jong Nam mati? Kenapa dia nak abang dia mati? You ask the right question. Jadi izinkan saya explain ya. Semua ni berpunca Ini bagian daripada menarik Disneyland. ni, guys. Korang tertanya apa kena mengena North Korea dengan Disneyland, okay? So Kim Jong Nam yang kena bunuh ni sebenarnya adalah anak pertama, anak sulung kepada bapa dia, also known as bekas diktator North Korea sebelum ni, okay? Dia memang akan jadi pemimpin yang seterusnya selepas kematian bapa dia sebab dia anak sulung, dia anak lelaki yang sulung. Dan memang Bentar guys, ini nasabnya ya. Kim Il Sung, Kim Jong Il, oke, Kim Song. Oh, bentar. Gimana ini guys? Kim Yong Jang Seok. Ini yang mana sih guys maksudnya? Gimana sih ini maksudnya? Punya 4 anak ya mereka. Si Kim Jong Il ini punya anak. Oh, gimana sih? Gua bingung ini. macam tu lah bila pemerintahan bersistemkan waris. Itu ibarat hak dia sejak dia lahir. So dia ni dah kahwin, dah ada beberapa orang anak, dan bapak dia memang dah groom dia daripada kecil untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi ada beberapa isu yang dengan Kim Jong Nam ni yang membuatkan dia ni macam tak deserve sikit untuk mewarisi tahta ni. First, mak dia adalah perempuan simpanan. Dan dia mak dia ni baru je dihalau keluar dari Korea dan dia tinggal di Rusia. Which agak mengeruhkan keadaan di antara Kim Jong Nam dan bapak dia. Sebab bapak dia macam ada gaduh kan dengan perempuan ni macam tu. Yang kedua, bapak dia kurang berkenan dengan dia dalam etika bekerja. Bagi si bapak, Kim Jong Nam ni macam terlalu liberal, which he don't like. Dia sukakan dictator style, dia sukakan keganasan, opposite daripada being liberal, faham tak? Dia tak sukakan discussion macam tu. Ramai kata mungkin dia terpengaruh lepas sambung belajar kat Switzerland. Switzerland ni adalah antara country yang ada kedutaan North Korea tau. Dan kalau korang nak tahu, semua macam keturunan North Korea punya dictator family tu, diorang semua sambung belajar kat Switzerland tau. Tapi diorang menyamar, diorang tak adalah kata aku ni anak dictator lah, anak Kim Jong Nam lah, tak adalah. Diorang menyamar sebagai anak duta. Dia kata saya ni anak kepada pegawai dekat majlis, dekat kedutaan North Korea untuk keselamatan lah. So walau bagaimanapun dia masih lagi dalam line untuk mewarisi bapak dia. However, selepas kes Disneyland, he is done. Bapak dia terus keluarkan daripada line. Korang bayangkan banyak-banyak benda dia buat, tapi Disneyland yang membuatkan bapak dia putuskan dia punya warisan tahta tu. Mei 2001, Kim Jong Nam bawa anak bongsu dia pergi Disneyland kat Tokyo. Sebab tu paling dekat dengan North Korea. Tak adalah dia nak pergi US kan. Masa dekat airport Jepun, Kim Jong Nam kena tahan sebab dia guna pasport palsu. Atas nama pasport dia adalah Pang Zhong. Pang Zhong ni dalam bahasa Cina, in Chinese adalah fat bear, beruang gemuk. So benda tu memalukan tau sebab kantoi lah dia guna pasport palsu. Lepas tu macam viral nama Pang Zhong tu kan. Jadi orang rasa malu sangat the fact that bakal pemimpin diorang pergi Disneyland yang terang-terangan hasil kerja dan kemajuan western country. Dan kalau korang tahu, North Korea dengan US adalah musuh terbesar each other tau. They always fight, drama tak berhenti. Seorang ni ugut nak tekan tekan nuclear button, seorang ni lagi ugut nak tekan nuclear button, kan tak berhenti-berhenti kan diorang kan. So pemimpin North Korea, rakyat North Korea, diorang rasa maruah diorang ni tercalar yang bakal pemimpin diorang support US punya hasil, faham tak? Support Disneyland. So ayah dia pun sangat-sangat kecewa. Dan mungkin Kim Jong Nam masih lagi hidup kalau bukan kerana Disneyland. So bapak dia pun pilihlah Kim Jong Un, adik kepada Kim Jong Nam, sebagai pemimpin. Jadi sekarang ni North Korea dia ada generasi pemerintahan style diktator yang ketiga tau. First kali adalah Kim Lee Sung. Dia yang memerintah right after Korean War yang memisahkan style pemerintahan North and South Korea. Dan dia pas pemerintahan ni kepada anak lelaki dia, iaitu Kim Jong Il. Kim Jong Lee, sorry. Dan Kim Jong Lee ni bukan lelaki yang baik lah based on apa yang kita baca. Dia ada banyak sangat perempuan simpanan dan dia ada banyak anak dengan perempuan-perempuan simpanan ni. Even Kim Jong Un tu sendiri pun bukanlah anak daripada isteri dia yang sah, tapi dia anak kepada perempuan-perempuan simpanan dia tu. Dan based on North Korean punya kat history of country kan, Kim Jong Lee ni adalah fasa pemerintahan yang paling teruk. Dia banyak gila buat keputusan ekonomi yang salah dan beratus ribu rakyat North Korea mati akibat kelaparan semasa pemerintahan dia. Tapi dia tak kisah. Sebab apa? Dia lebih kisah untuk fikir pasal anak yang mana dia nak pilih sebagai pemimpin. Bukan takat tu, dia juga dituduh
dekat country dia tu wujudnya penyiksaan, human right violation, and dia tak kisah. And kalau kau nak tahu, Kim Jong Lee pernah macam mengadu lah kat kawan dia kan, yang dia kata anak-anak dia semua tak guna. Dia jumpa member macam anak aku semua tak guna tu. Yang seorang je boleh diharap, yang perempuan bongsu tu. Tapi kalau korang nak tahu, kat Korea dia macam diorang still like tak terima kalau perempuan memerintah tau. Diorang tak boleh terima lagi like woman leadership, tak boleh macam tu. So memang taklah anak perempuan dia ni yang berwibawa, yang bagus, memang dictator style, memang perfect untuk pemerintahan, untuk dipilih sebagai pemerintah sebab dia perempuan. Tapi dia ada lagi 3 orang anak lelaki. Okay, Kim Jong-un ada lagi 2 orang abang lah. Kira Kim Jong-un ni nombor 3. So walaupun Kim Jong-un ada lagi 2 orang abang, tetap Kim Jong-un dipilih. Sebab nanti saya akan explain lah why. Dan kalau korang nak tahu, Kim Jong-un ni dia ada bunuh beberapa orang yang dia rasa macam dia punya pesaing. Sebagai contoh pakcik dia, Uncle J. Uncle J ni sangat-sangat rapat dengan bapak Kim Jong-un tau. Dia banyak pengalaman, rakyat dah familiar dengan dia. Dan Kim Jong-un execute 2 advisor Uncle J. Advisor Uncle J ni dah jadi macam kawan baik Uncle J tau. Dia bunuh penasihat ni, 2 orang ni depan semua orang. Okay, 10 hari kemudian Uncle J pula kena tangkap. Alasan diorang adalah sebab Uncle J merupakan seorang pembelut. That's all. Tak ada huraian, tak ada bukti. Semasa Uncle J dikeluarkan daripada penjara untuk dibunuh, orang nampak kat badan dia banyak kesan-kesan lebam, seakan-akan dia kena seksa kat dalam penjara. Dan dia ditembak publicly dekat depan rakyat lebih daripada 3 minit non-stop. Kat North Korea, kalau korang buat salah dan kena tangkap, family korang pun akan kena juga. So orang jadi takut tau, macam kadang-kadang kan, alah, diorang ni punya kesalahan guys, bukannya diorang nak kena rompak bank ke apa, tak. Contoh, ada poster pemimpin diorang jatuh, diorang tak tolong kutip, tapi diorang lalu. Kalau askar-askar nampak, askar kena, diorang punya pemerintah lah, diorang punya pengawal-pengawal nampak, cukup dah untuk bunuh orang tu. Sebab dia tak respect dia punya leader macam tu tau. So, kalau korang buat salah, family korang pun kena juga. Jadi, bini Uncle J, anak-anak dia, pasangan kepada anak-anak, cucu-cucu Uncle J, semua kena tangkap. Basically, Kim ni, dia just nak bunuh semua keturunan bapak dia supaya tak ada sesiapa cabar pangkat dia. Jadi korang tertanya-tanya. Supaya nggak ada yang balas dendam mungkin guys ya. Nggak ada yang membalasan kematian ayahnya atau saudaranya bagaimana. Semua dihabisin sama dia. Kenapa dia tak bunuh abang-abang dia? Sedangkan abang-abang dia paling dekat kan dengan waris tu kan. So, dah saya ingat kembali. Dia kan ada 2 orang abang. Kim Jong Chal dan Kim Jong Nam. Kim Jong Nam yang mati tu. Kim Jong Chal ni, anak sulung, dia memang dah cakap daripada kecil yang dia tak berminat satu sen pun untuk pemerintah. Dia tak nak hidup stres lah kena memerintah benda semua kan. So si Un ni, Kim Jong Un ni, dia tak adalah risau pasal Chul tau. Sebab Chul memang tak nak. Dia memang tak nak. Dia nak hidup biasa. Dia tak nak jadi pemerintah. Meanwhile, Kim Jong Nam, walaupun image dia dah terjejas, walaupun image dia dah bercala pasal Disneyland tu, dan bapak dia pun memang tak berminat dengan dia, dia tak pernah cakap yang dia tak minat untuk memerintah. Dia tak pernah cakap. Lepas kes Disneyland tu, bapak dia ada buat persetujuan dengan dia tau. Sebab bapak dia nak dia keluar daripada North Korea. So, bapak dia kasih dia $500,000 setiap tahun untuk dia explore dunia. Jadi bila Un dah jadi leader, adik dia dah jadi leader, tiba-tiba Nam stop explore dunia dan decide untuk stay kat China. Korang tahu tak kenapa? Sebab masa tahun 2012, Kim Jong-un ada suruh orang suruhan dia cari dan bunuh Nam. Nam siap hantar surat untuk merayu supaya dia tarik balik arahan tu. Dan kalau korang tertanya kenapa Nam decide untuk pilih stay kat China, sebab dalam banyak-banyak negara kat dunia ni, negara China adalah antara negara yang North Korea takut sikit lah. North Korea ni kan dia macam show kuat kan. So tak semua negara dia takut. Tapi China, dia takut. Dia macam, dia tak nak cari pasangan Cina. Jadinya, kalau Kim Jong-un ni arahkan orang-orang suruhan dia masuk China dan bunuh Nam, confirm China takkan duduk diam lah. Macam kau buat hal dalam negara aku kot kan. So, diorang tak nak buat China sakit hati. Jadinya, diorang tunggu masa yang sesuai lah. Walaupun dah dapat urutan bunuh Nam ni, dia tak lelo tau. Kalau dia pergi mana-mana, ada orang interview dia macam, Kim Jong Nam, what do you have anything to say about the dictatorship in North Korea? Orang tanya dia kan. Dia selamba je cakap. Yang kadang-kadang dia cakap dia tak setuju lah. Dia rasa macam pemerintahan tu boleh improve. Macam manalah si Un ni, adik dia ni, tak piss off. So 5 tahun pun berlalu. Tadi 2012 dapat ugutan bunuh. Sekarang tibanya tahun 2017.
6 bulan sebelum Nam dibunuh, dia banyak cerita kat kawan-kawan dia takut adik dia bunuh dia. Dan itu jadi realiti sebab pada 13 Februari 2017 dia dibunuh di kawasan yang sangat tinggi trafik, iaitu KLIA. Ada orang buat speculation yang Nam dibunuh sebab suspek Nam bekerja dengan CIA. Kenapa? Kerana pada tahun 2016 Nam ada bercuti ke Malaysia di bahagian utara dan check in di Hotel Westin. Aisyah dah try search dan Aisyah tengok kat Malaysia ni, kalau bahagian utara tu Westin Hotel ada kat Langkawi. So Aisyah assume lah dia pergi Langkawi sebab kat situ je ada Westin Hotel. Dan kalau korang nak tahu, Westin Hotel ni adalah antara hotel American chain yang macam antara top-top lah. Jadi korang kena ingat, Amerika ni adalah musuh terbesar North Korea. They hate US so much, okay? Dan ada rakaman CCTV yang menunjukkan Kim Jong Nam, dia masuk lift, lepas tu ada seorang lagi lelaki masuk, and diorang suspek lelaki ni adalah pegawai CIA. Memang orang Mak Saleh lah, orang US, pegawai CIA. And based on timeline, diorang ada meeting selama 2 jam. Jadi Uni dia risau sangat-sangat sebab dia takut abang dia pecahkan rahsia North Korea kepada CIA. Dan itulah motif yang dipercayai Kenapa Kim Jong Un nak sangat bunuh abang dia. So Un pun startlah buat plot pembunuhan. Dan 8 spies telah dipilih untuk disiapkan dalam projek ni. If spy bunuh direct, Nam mesti nampak kan, sebab Nam mestilah kenal orang-orang muka-muka North Korea kan. So sebab itulah diorang rancang sampai diorang duk latih Siti dengan Dun. Sebab diorang nak kejadian pembunuhan yang paling unexpected. Sebab diorang boleh je bunuh dia dalam hotel apa semua, tak nak. Diorang nak bunuh kat KLIA. Sebab mungkin dalam hotel Nam dah prepare supaya macam orang tak boleh masuk bilik dia macam tu tau. Kalau korang fikir, kenapa dia nak bunuh kat Malaysia? Kenapa dia dibunuh di Malaysia? Ya, kenapa ya? First, ini orang cakap ni macam speculation. Sebab kes ni North Korea tak nak mengaku apa-apa tau. So everything yang kita cari semuanya based on speculation lah. Macam sources say lah, macam tu tau. Jadinya first, sebab Malaysia tak ada masalah dengan North Korea. Dan macam tak adalah menakutkan macam China. Second, kat Malaysia ada kedutaan North Korea. So untuk spy North Korea masuk dalam Malaysia senang je. Tak adalah diorang nak syak macam apa hal diorang ni nak masuk sini, bukan ada kedutaan diorang pun, faham tak? So selepas kejadian bunuh ni, North Korea sangat-sangat marah yang Malaysia buat autopsi sesuka hati. Tapi kerajaan Malaysia jawab balik macam, hello, dia mati kat tanah aku. So it is our right to do the autopsy. Betul. Lepas tu belum sempat kerajaan Malaysia keluarkan result, North Korea dah memandai keluarkan statement orang sendiri yang cakap Kim Jong Nam mati akibat sakit jantung. Jadi kerajaan Malaysia agak piss off lah dan tak setuju. Sebab ada bukti CCTV yang ada perempuan cuba bunuh dia, sapu something kat muka dia yang confirm racun. So kenapa kau nak keluarkan statement tiba-tiba sakit jantung, faham tak? Jadinya kerajaan Malaysia decide untuk keluarkan satu eviction notice untuk halau keluar semua bangsa North Korea di kedutaan North Korea, dan diorang hanya ada 48 jam. Kalau tak, diorang akan dikenakan tindakan. North Korea tak puas hati. Dia balas balik. Dia sekat rakyat Malaysia yang ada di negara dia supaya tak dapat keluar. Malaysia balas balik. Ini aku bangga aku baca ni tau. Aisyah suka macam kadang-kadang Aisyah rasa Malaysia ni negara yang sangat baik tau. Kadang-kadang negara lain buat kita gini kan, kita macam diplomatik macam tu, faham tak? So Aisyah suka lah Malaysia balas balik. Bangga lah Aisyah baca tu kan. Malaysia balas balik, Malaysia sekat juga. Rakyat North Korea tak boleh balik, tak boleh keluar daripada Malaysia. So gila, aku gak menyangka guys, Malaysia seberani ini sama Korea Utara ya. Gila. 9 orang rakyat Malaysia terperangkap kat sana. 300 lebih rakyat North Korea terperangkap kat Malaysia. So korang tengoklah kan, macam kita macam pegang lebih banyak orang-orang kan. Jadinya lalai diorang tarik balik, tak sampai 2 minggu pun diorang tarik balik semua balas-balas ni. Dan Malaysia pun hantar jasad Kim Jong Nam balik ke Korea. And you know what? Lepas kejadian tu ada 4 orang spy balik North Korea satu flight. Dan until now diorang tak kena apa-apa tindakan pun. So macam daripada situ korang boleh fikir kan, maksudnya arahan yang diorang buat tu memang daripada high up leader. Sebab kalau kat North Korea korang tak angkat poster pun korang boleh kena hukum bunuh. Apatah lagi kalau korang membunuh abang kepada dictator leader, faham tak? So lepas je prank ni kan, Siti dengan Don kan balik terus sebab diorang tak jumpa production crew diorang kan.
Jadi 2 hari lepas kejadian ni, Mr. Y contact Don dan cakap dia happy sangat dengan performance video kemarin. Dia kata dia nak shoot lagi dekat airport juga, exactly the same prank, exactly the same location lah. Jadi dia pun ajaklah jumpa kat KLIA. So Don pun siap-siap make up bagai, excited nak shooting, dapat duit lagi. Dia sampai je KLIA, tak sempat dia buat apa-apa, dia terus kena tangkap. Maksudnya yang dia punya like brother shooting tu perangkap dia, suruh dia masuk ke dalam. Saat time tu KLIA tu dah jadi tempat jenayah, ada tip-tip semua tau. So orang jerit-jerit kat dia, gasak dia, physically push her. Dia tak faham apa yang lelaki-lelaki dalam baju uniform ni duk jerit kat dia. Dan lagi dia tak faham, lagi kuat dia orang menjerit. Siti pula, dia dah berada di Indonesia tau. Sebab lepas prank tu dia terus balik Indonesia, nak renew pasport apa benda semua kan. Visa, Tiba-tiba sepasukan polis serbu rumah dia dan persoalkan apa yang dia buat pada 13 Februari. So dia ceritalah pasal prank tu. Time ni polis rasa Siti tengah bodohkan diorang. Diorang rasa Siti adalah spy. Korang tahu tak, masa diorang kata macam kamu spy lah, macam tu kan. Tak adalah kata macam tu, tapi lebih kurang lah kan. Siti tergelak. Sebab korang bayangkan, diorang ni sangat-sangat percaya yang diorang ni shooting untuk YouTube tau. Diorang memang tak sangka yang diorang ni sebenarnya adalah pembunuh. Dia siap tengok kiri kanan. Siti ni dekat dalam bilik siasatan tu, dia siap tengok kiri kanan dan nak cari kamera sebab dia ingat dia kena prank. Dia memang tak sangka langsung yang dia ditangkap atas sebab membunuh. So kedua-dua, Siti dan Don dipenjarakan di penjara yang sama dan sel diorang adalah sebelah-sebelah lah. Jadi pada Oktober 2017, trial pun bermula dan dua-dua mengaku tidak bersalah. Diorang cerita semua pasal prank shooting tu from A to Z. Sebenarnya ada yang menyatakan pembicaraan ni agak tak telus, agak pilih kasih sebab ada political reason. Macam orang takut nak buat keputusan yang sepatutnya adil lah, tapi orang takut nak buat sebab orang takut North Korea marah dan serang Malaysia, Filipina ataupun Indonesia. Sebab sekarang ni kan benda ni kan melibatkan 3 buah negara kan. Namun pada tahun 2019 Siti keluar selepas duduk dalam penjara selama 2 tahun. Reason Siti dapat keluar awal sebab kerajaan Indonesia diorang tak kisah tau untuk ada apa-apa hubungan dengan North Korea. Jadinya kerajaan Indonesia berbincang dengan Malaysia untuk bebaskan Siti. Dan atas budi bicara Siti pun dibebaskan. Bila saya kata tak kisah ada apa-apa hubungan tu, maksudnya macam ni. Macam Filipina, diorang tak berani nak negotiate dengan Malaysia sebab mungkin diorang takut dengan North Korea ataupun orang takut hubungan diorang dengan mana-mana negara bergolak akibat diorang negotiate seakan-akan mencabar North Korea. Faham tak? Tapi Indonesia diorang tak kisah. Diorang macam, aku tahu rakyat aku tak bersalah, aku nak dia bebas. Kalau North Korea nak blacklist aku daripada negara untuk menjalankan hubungan diplomatik, aku tak kisah. Itu ibarat dia. Bila saya cakap Indonesia tak kisah untuk ada hubungan dengan North Korea, itulah yang saya maksudkan. So, disebabkan Siti dah bebas, masa trial, Don ni pergi mahkamah tu kan, dia siap dipakaikan bulletproof vest sebab orang takut adanya retaliation hasil daripada pembebasan Siti. Diorang takut ada like rakyat-rakyat North Korea yang marah, yang akan nak bunuh Don ataupun akan melakukan keganasan bersenjata akibat daripada kebebasan Siti. Dan itulah dia guys, cerita kita pada hari ni. Jangan percaya orang lah. Macam kadang-kadang prank-prank video ni kan orang offer. Asya kan honestly kan, Asya tak suka prank. Asya ni orangnya yang tak senang duduk kalau benda tu mengacau orang lain. Ibaratnya kalau pergi mamak, kan orang selalu lepak kat mamak table lama-lama kan. Asya tak. Asya kalau dah habis makan, Asya akan kelang kabut ajak Musin balik. Sebab hati Asya tak tenang. Asya rasa macam, oh nanti ada orang lain nak duduk. Walaupun ada banyak lagi meja, Asya orang yang macam tu. So, untuk prank orang tu memang Asya takkan buat lah. Jadinya, orang-orang di luar sana jangan mudah percaya orang. Sebab nanti jadi macam ni lah, tiba-tiba kau bunuh orang. Faham tak? So, tu je pada Asya. Thank you so much for watching. Jumpa korang dalam video seterusnya. Bye-bye. Cerita ni panjang betul kan? Lepas tu nama dia Kim Jong Nam, Kim Jong Un, Kim Jong Chal, Kim Jong Lee. Mesti saya salah-salah sebut. Okay guys. Oh, cerita yang panjang banget ini, hampir 1 jam lebih ya kita mendengarkan cerita dari Aisyah ini. Ini cukup cerita atau kisah yang cukup menarik guys. Di set sedemikian rupa seperti sang sutradara gitu, seperti sebuah film Hollywood guys, benar-benar ini. Cuman sayangnya kayaknya tadi mata-mata atas spy tadi tuh nggak ditangkap ya, berhasil keluar dari Malaysia gitu. Ya, kasihan sekali untuk Siti dan juga Don yang justru harus menelan akibatnya ya, merasakan akibatnya. Tapi saya rasa
mereka bukan orang yang bersalah karena mereka adalah korban juga, mangsa juga gitu dari strategi dari siasat atau tipu muslihat yang dilakukan oleh agen spy dari North Korea tadi guys. Menarik sih guys ini kisah ini ya. Saya baru tahu sekarang ternyata serumit ini kisahnya gitu. Oke guys, ini kebetulan udah lama banget nih, udah hampir 1 jam ya mungkin ya. Mungkin kita nanti akan sambung ke cerita selanjutnya ya dari Aisyah ini guys. Sampai jumpa aja di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.